Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan muka yang sama, program yang sama, namun tajuk yang berbeza. Bicara YB episod keempat, Latih Challenge dan PUBG yang merosakkan akidah remaja. Hari ini kita akan bincangkan bersama YB Aiman Kinang. Di Aiman Kinang ni, okey. Secara jujurnya, saya nak tengok kat IGTV ni sekarang kita dah 4 kali live ya. 4 kali. Tapi disebabkan Webdaman Kinang mungkin menggunakan U-Mobile dan U-Mobile line dia hanya satu, entah tak ada ataupun duduk di kampung. Oh, ya kita faham 10 jam dah pergi kampung kan. Tak apalah, kita faham. Tak apalah. Next. Jadi kita tunggu Aiman Kinang. Aiman Kinang ni dia punya internet ni lambat sangat pula. Kita nak tengok muka. Kita tengok muka tak mandi ni, kita nak tengok BYB kita yang muka-muka macam ni. Macam mana dah gemuk ke tidak waktu bicara YB. Tengok aku gemuk ke tidak. Tak muat dah pakai baju ni. Pada baju ni baju terlepas. 2 terlepas. Baju terlepas ke 2 terlepas? 2, 3, 4. Dah 3 tahun lah. Lah kurus rupanya. Tak apalah, kita yang risau. Tunggu Aiman Kinang mana. Okey, Aiman Kinang dah masuk. Kita baca bismillah lah, baca Fatihah dulu. Moga-moga Aiman Kinang punya internet ni okey, baca Fatihah dulu. Okay, mungkin ada request. YB kenapa ada gambar tudung saji YB? Ya ke? Tak apalah. Okay YB, kita dah tak nak banyak kali live. Setelah inilah live keempat ya buat penonton-penonton IGTV dan penonton-penonton live. Ini live keempat yang kita lakukan bersama Aiman Kinang yang dikatakan mahu perfect dan lebih panjang daripada YB minggu ni. Ya. Jadi kita akan teruskan juga. Boleh tak YB? Tak apalah, tak nampak kamera. Tak apalah YB. YB. Ni, siapa yang ada soalan boleh komen dekat bawah, nanti kita baca, kita tanya YB. Okay? Boleh. Okay YB, boleh YB kenalkan diri dulu walaupun tak ada muka. Nama saya Aiman Hakim dengan dan saya dekat MSM Malaysia, saya memegang mandat sebagai Perdana Menteri atau Ketua Bangkang. Tapi kita ada cerita satu. And hari ni saya nak cakap pasal Latih Challenge and PUBG perosak akidah remaja. Azhar, kau tak pin ni? Oh, pin. Allah, lupa. Okay, terima kasih YB Aiman. Lupa pula kita nak pin. Kita pin. Okay YB, jangan risau. Sekarang kita tak risau pin tak pin. Kita risau internet YB yang macam U-Mobile. Tak apa YB, kita teruskan dengan soalan pertama lah. Susah betul benda ni. Bila kau dah gemuk, memanglah tak boleh pakai. Okay YB, yang pertama, soalan yang sama setiap minggu. Ceritakan tentang isu Latih Challenge dan PUBG ni. Macam mana boleh viral secara tiba-tiba Latih Challenge ni? Okay, kita pergi kepada Latih Challenge yang first. Latih Challenge ni, dia first dengan seorang penyanyi daripada Indonesia, Jawa. Dia buat satu MV ni yang bertajuk Latih. Kalau kita tengok, Latih ni adalah daripada bahasa Jawa. Dan maksud dia adalah lidah ataupun hujung lidah macam tu lah. Tapi challenge ni adalah untuk meniru wanita seram dalam MV Latih tu. Yang di mana wanita tu, orang yang nyanyi tu baru umur 17 tahun. Saya tak pasal dia nyanyi ke. Tapi MV tu cerita dia pasal seorang wanita yang dah serik kena tipu dengan lelaki and dia tak nak perempuan lain yang kat luar sana jadi macam dia. So macam mana boleh viral dekat Malaysia? Ada seorang ustaz ni. Ustaz ni lah yang first tegur Latih ni. Ustaz ni nama dia Ustaz Wan Dazrin. Ustaz Wan Dazrin. Dia kata dalam statement dia just nak nasihat umat Islam kat Malaysia supaya tak terpengaruh dengan ritual-ritual pasal Jawa. Sebab kita tahu Jawa ni memang banyak ritual-ritual kan. Lepas tu kita boleh lihat yang Latih Challenge punya muzik pun, dia punya muzik pun macam pelik kan. Yes. Bila YB cakap Latih Challenge punya muzik tu pelik, ada tak maksud halus dekat balik-sebalik lagu-lagu YB Latih Challenge ni? Tak, maksud dia tak halus pun, dia biasa-biasa je sebab lagu tu macam nasihat je sebenarnya.
Nasihat. Kalau tak menyusahkan, kalau YB tahu apa maksud dalam setiap lagu tu, apa di sebalik maksud dia. Macam kita contohnya nama Ya? kita Alif. Alif maksudnya kawan baik macam tu. Ha. Ya? Ha, jadi soalannya apa? YB. Um, cuba YB tafsirkan ayat demi ayat dalam setiap bait lagu tu. Lagu yang Lucky Challenge tu. Mungkin YB boleh nyanyi ke secara tiba-tiba? Ha, saya rasa je bahasa Inggeris tu semua orang kat sini faham bahasa Inggeris kan? Semua orang dah kena. Saya baca yang bahasa Jawa je. Okay? Boleh nyanyi lah YB. Baca. Takut ramai yang kecam. Saya tak nak. Okey, tak apa. Ini bukan fitnah. Okay. Okey. Diri dia, kowe ya Isa Melayu, saka kesalahan. Haji ni, Ana bin Laden Inglati. Maksud dia, kau tak boleh lari dari kesalahan. Harga diri seseorang terletak pada lidahnya. Di mana lidahnya tu adalah maksud kepada lati tu sendiri. Maksudnya yang isu yang lagu-lagu Latin ni cuma motivasi, bukan macam satu lagu macam penyembahan ataupun. Tapi apa yang menyebabkan sampai orang kata benda ni syirik dan ada unsur-unsur benda-benda macam main ke agama dan sebagainya? Mungkin ada orang yang kata haram sebab 3 sebab ni. Ada unsur syirik yang mengancam jati diri Muslim. Kalau kita tengok yang waktu yang Jawa tu, dia kan ada yang Kawera Isa Melayu, Saka Kesalahan Haji ni Ana Beladi Latin tu kan. So mungkin adanya unsur syirik yang mengancam jati diri Muslim. Sebab ada ustaz yang cakap akidah ni kita tak boleh bermain. Walaupun ada yang cakap tak ada ritual pemujaan dalam challenge ni, tapi masih ada bibit-bibit unsur syirik tu. Kalau kita tengok dekat movie kan, macam ramai yang apa tu? Ramai yang tiru muka-muka hantu tu. Dia tak boleh lah. Sebab ustaz-ustaz kat Malaysia ni tak nak lah orang-orang Islam kat Malaysia ni terpengaruh. Sebab make up yang diorang kenakan dekat challenge tu mula-mula dah okey dah. Tapi bila time yang Jawa tu, dia dah start dah muka yang merupai setan. Tapi dalam Islam banyak tau jin-jin yang digambarkan, dan function dia adalah untuk takutkan anak-anak Adam ni. Itu saja. Dan saya tak tahu kenapa kita ada yang beria sangat sampai 2 minggu tak tidur nak buat challenge ni. Betul YB, ada isu tu. 2 hari lah YB. Zahin, kamera saya tak boleh buka lah. Azhar idola anda kan? Takut kita. YB. Kalau kita sekadar nak macam tunjukkan kemahiran makeup, tak apa kan? Boleh. Tapi saya rasa kalau nak ya. Tak apa terus kan? Tak apa. Sila. Malu-malu kucing pula, tak apa. YB, soalan seterusnya. Tulisan Lucky Challenge kat muka-muka yang waktu time Jawa YB cakap makeup tu ada maksud tak? Dia tak ada. Sebab saya search kat Google, dia cakap yang tulisan tu dia macam menyerupai hantu-hantu yang orang-orang kafe, orang kafe pula, sorry. Orang-orang Jawa, orang-orang dekat Jawa bayangkan macam tu lah. Okay YB, kita tinggalkan nanti challenge sekejap, kita masuk kepada isu PUBG. Boleh? Boleh. Okay YB, macam mana boleh tularnya PUBG ni? Bukan tular PUBG, tularnya isu mengenai PUBG sekarang ni. Isu apa? Sebab baru. Sebab dia ada satu Sunhawk map ni, kat mana yang PUBG players memang kena update. Lepas tu dia ada satu aksi ataupun orang-orang yang PUBG ni dipanggil invoke, iaitu aktiviti yang kita lihat dia memuja patung tu untuk dapat gun. Dan saya nak share yang di sebalik yang diorang update tu, diorang ada ad.
jungle adventure mode, ada battle warna and ada jungle fruit. Untuk knowledge lah. Lepas tu, kita boleh kaitkan pasal Christchurch tu. And ni lebih menguatkan untuk Malaysia sebenarnya wajar je kita kalau kita nak ban PUBG ni. Macam tu lah. Okay, YB. Kita bila YB cakapkan pasal Christchurch ni, bukan Christchurch, kita nak tanya sikit soalan. Kalau sebelum ni ada kes-kes pembunuhan di Christchurch, New Zealand, ada juga kes anak ketagih PUBG, dia kerat mayat bapa dia. Ada juga kes isteri tinggalkan suami, anak-anak semua sebabkan PUBG. Jadi kenapa sampai sekarang bila isu-isu negatif pasal PUBG ni banyak, masih tidak diharamkan PUBG ni? PUBG kan bagi pengaruh yang buruk dekat seluruh dunia. Mungkin sebab Illuminati mungkin lah. Sebab kita apa tu banyak je pasal yang Illuminati yang kita dah memang boleh tengok sah lah dalam PUBG tu. Tapi mungkin sebab kuasa Illuminati ni Malaysia maybe Malaysia ni ada hubungan dengan Illuminati. So diorang tak nak turunkan darjat Malaysia maybe lah. And ini semua terletak pada ini semua terletak pada akidah kita juga. Kalau akidah kita okey je, kita nak buat apa pun buat lah. Tapi kalau kita tak rasa apa-apa pun, so nak main-main lah. Maybe Mok Sanhok tu yang sembah-sembah tu dah buang kan? Saya rasa dah, sebab ada orang yang main, dia kata, saya tanya dia, lepas tu dia kata dah. Saya rasa dah. Jadi bila mod tu dah buang, adakah selamat kita main PUBG ni? Ataupun ada tak boleh main ke, cara lain ke? Sebenarnya PUBG ni ada guideline. Dia P16. So kalau bawah 16 tu saya memang tak sarankan untuk dia main lah. Sebab dia memang kena atas 16. Kalau bawah 16 tu maybe kena ada bimbingan parents. QYB, bila YB cakap pasal guideline P16 dan sebagainya, kita nak tanya pula pasal filem-filem Malaysia. Nampak tak ada kena, tapi bila kita tengok balik, kalau PUBG ada keganasan yang menyebabkan pembunuhan dan sebagainya, filem-filem kat Malaysia ni pun ada juga yang menyebabkan isu ganas, isu lucah, isu agama. Tapi kenapa masih tidak di-ban? Kenapa tak diharamkan? Patut ke diharamkan? Patut ke di-ban? YB rasa? Sebenarnya filem-filem kat Malaysia ni kan dia punya ada guideline dia. Macam contohnya filem Doraemon sesuai untuk semua umur. Kalau macam filem Mira ada untuk P18 macam tu lah. Jadi wajar ke benda ni cerita filem-filem Malaysia yang menyebabkan keganasan ni untuk terus ditayangkan ataupun perlu stop? Dia sebenarnya okey je kalau nak ban. Kalau budak-budak tengok tanpa bimbingan parents. Tapi kalau dia tengok dengan parents je, parents je ambil tindakan yang sepatutnya, boleh je. Tapi Wabi, kalau kita ban cerita-cerita yang macam ni, kadang-kadang dia memberikan impak besar dekat industri perfilman negara. Macam nanti kita punya negara punya filem tak majulah dan sebagainya. Jadi apa untuk cara kita nak elakkan benda ni? Teruskan tayang ataupun cara dia mungkin dekat wayang tu sendiri, kan dia ada P16, P18 semua tu. Kita sekat lah budak-budak yang umur bawah 18 ke 16 tu. Okay, Abi. Kita masuk balik latih je sekejap. Dapat YB, baru ni ada seorang pelakon. Kenal Norman Hakim? Kenal. Okay, beliau mengusulkan Barzah Challenge. Barzah Challenge. Jadi, pendapat YB mengenai Barzah Challenge ni macam mana? Saya rasa okey je, sebab kan ada hadis yang kata lagi banyak kita ingat mati, kita dapat juga pahala. Daripada kita buat benda-benda yang tak berfaedah tu, baik kita buat Barzah Challenge yang artis suggestkan, supaya kita buat sesaja pun dapat juga pahala tu. Nah, okay YB, kenapa Latih Challenge dan PUBG ni kita hubung kaitkan dalam satu tajuk? Apa hubungan antara dua ni? Macam kalau kita tengok balik yang isu episod pertama, Alia, YB Alia cakap pasal BTS coki surat corona ni, mengenai taksub dengan
permainan agama. Kalau isu PUBG dengan Lati ni macam mana YB? Daripada pendapat saya rasa dia pasal keagamaan and dia pasal akidah anak-anak muda dan remaja di Malaysia sendirilah. Okay, kita tengah menunggu soalan-soalan daripada komen. Tunggu. Zahin tanya. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak boleh Zahin. Tak apa. Saya ada sesuatu nak share. Apa YB? Yang pasal yang adanya unsur syirik yang ancam jati diri mesin tadi tu. Ya? Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi anda sekat saya biarlah. Tak apa YB, boleh ceritakan mengenai isu syirik ni. Kita nak tahu juga macam mana boleh syirik. Sebab yang pasal ni, benda-benda yang jin syaitan tu semua kan memang wujud. Tapi kita tak payah sampai nak ikut-ikut sangat rupa mendalah tu. Sebab kita kalau dapat tengok tu mungkin satu hadiah daripada Allah. Tapi kalau tak dapat pun tak payahlah cari-cari nak tengok kan. Sebab Allah ada berfirman, wahai anak-anak Adam, Ustaz Aiman. wahai anak-anak Adam, jangan kamu terpedaya dengan syaitan bagaimana ia buat kepada ibu bapa kamu, iaitu Adam dengan Hawa, sambil ia telah menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan aurat. So, kita tak naklah ikut, Allah ni tak nak kita ikut jejak mak ayah kita Adam dan Hawa tu. Tapi, ini tak bermakna yang semua, ya. Tak apa, sama je. Kita ada soalan daripada adik YB sendiri, Alia Madia Roslan. Bukan soalan ni, dia bagi statement. Saya baca boleh? Selagi tak merosakkan akidah kita umat Islam, siapa yang main pergi main sembah benda tu untuk dapatkan barang, better stop tak payah main. Dia siapa yang main tak rasa terbeban dengan benda. Betul. YB, kita ada apa? Ada PUBG Mobile masuk. Kita ada orang masuk, ada orang tengok live kita ni daripada PUBG Mobile UC Malaysia. Hai. PUBG Mobile UC Malaysia. Satu IG macam PUBG ya, IG PUBG ni. Okay. Jadi maksudnya apa kata YB ke balik? Saya tak ada. Maksudnya PUBG dan Lati ni dia mengikut kepada akidah kita sendiri. Dia kita punya kita ni sendirilah, bukan salah game tu. Maksudnya ikut kepada kekuatan iman kita sendiri, bukan game. YB start lah. Sekejap kita ni balik. Okay, kejap. Kita nak ajak YB Makinan balik sebab dia macam stuck sikit tadi. Tak ada pula YB Makinan ni. Okay, YB Makinan ada balik. Kita ni jap. Jumpa balik. Kita ada satu ni. Siapa ada soalan boleh tanya kat komen. YB. Ya. Makin gelap pula YB. Tak apa YB. Saya dengar. Last. Pesanan YB kepada semua. Pesanan saya, kalau nak main tu boleh je. Tapi kita kena akidah kita sendirilah. Kalau kita senang terpengaruh tak payahlah main. Kita main sugar candy ke apa ke. Sugar candy. Okay. Kita tunggu soalan kejap boleh. Kita tunggu soalan pada ni kejap. Pada kita punya viewers. Kita tunggu sampai pukul 10.29. 10.29 sekarang. 10.31. Boleh YB? Tunggu jap. Boleh. Okay. Jadi macam ni. Untuk semua, patutnya YB Aiman akan cabar. YB Aiman akan cabar orang untuk episod seterusnya. Bicara YB. Tapi disebabkan muka YB Aiman ni pun tak ada. Mungkin menggunakan mobile. YB guna mobile ke?
DG. DG. Tak mengaku je mobile. Tak apa, dia cepat tahu. Jadi bila macam ni, kita dapat tengok buku YB nanti, kita akan minta YB buat video lah. Boleh YB? Selain kita tahu, kita akan, dia macam orang minggu depan ni misteri sikit. Boleh YB? Boleh. Okay. Kita tunggu soalan-soalan komen ni. Ada soalan tak? Okay, kita tunggu soalan. Tak ada lagi Tak ada. Kita ada soalan daripada okay, dia kata jangan bagi tahu nama. Baby. Ya. Orang ni tanya, perosak akidah remaja Muslim tu nak definisi macam mana? Macam terus ke arah murtad ataupun macam biasa, macam kita macam ni je, terpengaruh je. Perosak akidah remaja Muslim, cuba bagi definisikan. Saya rasa terpengaruh je sebab setakat ni tak ada lagi. Dalam berita mana-mana ke dia cakap orang yang main lati dengan PUBG ni murtad. Alhamdulillah tak ada lagi. Saya rasa just itulah. YB pasti? Pasti. Tak apa. Okay, tak apalah sebab dah tak ada orang tanya soalan. Kita nak tanya juga YB. YB, untuk bicara YB episod ke-5, YB Aiman Kinang nak cabar siapa? Saya cabar YB Muiz. Ada tak YB Muiz? YB Muiz Muhaimin? Saya tahulah. Saya tahu Muiz. Okay, tak apa. Kalau YB Aiman cabar YB Muiz, nanti kita akan DM YB Muiz. Terima kasih Aiman. Okay, bye. Itu sahaja perkongsian daripada Aiman si muka hitam. Okay. Jadi kita akan tunggu jawapan pada YB Muiz minggu depan. Disetujui ke tak untuk jam bicara YB. Dan terima kasih siapa yang join. Bye-bye. Bye. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.